مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum. Hari ini kita akan perbincangkan tentang jamak kasar solat. Semestinya anda memikirkan ada beberapa cara untuk menggabungkan solat dan anda akan meminta penjelasan untuk cara menggabungkan solat tersebut. Bolehkah anda menerangkan dua cara menggabungkan solat, iaitu takdim dan takhir daripada solat tersebut? Kita boleh mengatakan bahawasanya takdim itu adalah penggabungan awal dan takhir adalah penggabungan yang ditunda. Yang pertama, iaitu takdim, adalah kaedah untuk melakukan kedua-dua solat pada waktu yang lebih awal, iaitu pada waktu zuhur ataupun pada waktu maghrib. Yang kedua, takhir, adalah kaedah yang digunakan untuk melakukan solat pada waktu solat yang kemudian, iaitu pada waktu solat asar atau pada waktu solat isyak. Oleh kerana zuhur dan asar dapat digabungkan, maka kami memanggil zuhur sebagai solat yang lebih awal dan asar sebagai solat yang terkemudian. Hal yang sama kami namakan solat maghrib sebagai solat yang lebih awal dan isyak sebagai solat yang terkemudian. Bolehkah anda menerangkan bagaimana kami melakukan solat penggabungan awal atau yang dipanggil sebagai jamak takdim? Pertama, anda harus mengetahui syarat-syarat penggabungan awal, iaitu takdim. Syarat penggabungan awal, iaitu takdim, ada 4. Yang pertama, anda bermula dengan solat yang pertama daripada 2 gabungan solat, iaitu zuhur ataupun maghrib. Syarat yang kedua, iaitu anda melakukan niat menggabungkan solat pada solat yang pertama daripada 2 gabungan solat tersebut, iaitu anda melakukan pada waktu zuhur ataupun waktu maghrib. Yang ketiga, memelihara kesinambungan di antara dua-dua solat tersebut, iaitu melakukan al-muwalah di dalam bahasa Arab di antara solat zuhur dan asar ataupun solat maghrib dan isyak. Yang keempat, anda masih mempunyai uzur yang sahih berterusan sewaktu melakukan gabungan jamak dan memendekkan kasar solat tersebut. Contohnya, anda masih lagi bermusafir, masih lagi hujan, sakit ataupun anda mempunyai keperluan lain yang sah. Biar saya jelaskan dengan lebih lanjut. Sekiranya anda menggabungkan solat anda dan anda melakukan penggabungan awal, iaitu takdim, iaitu zuhur ataupun maghrib, maka anda harus berhati-hati dengan perkara ini. Yang pertama, hendaklah anda memulakan dengan solat yang pertama, iaitu zuhur ataupun maghrib. Setelah anda solat yang pertama, anda boleh melakukan solat asar. Perkara yang sama berlaku untuk solat maghrib anda. Hanya setelah anda selesai melakukan solat maghrib, anda boleh melakukan solat isyak. Syarat yang kedua diperjelaskan lagi. Anda harus ataupun hendaklah anda melakukan niat untuk solat yang terkemudian, iaitu asar ataupun solat isyak pada waktu yang awal. Apabila anda sedang mengerjakan solat yang pertama, iaitu zuhur,
ataupun maghrib. Di mana-mana bahagian solat tersebut sebelum memberi salam pada akhir solat. Dan contoh niatnya adalah, aku berniat untuk menggabungkan solat asar pada waktu zuhur. Ataupun aku berniat untuk menggabungkan solat isyak pada waktu maghrib. Katakanlah anda menggabungkan iaitu jamak dan memendekkan qasar solat zuhur dan asar. Dan anda melakukannya pada waktu zuhur, iaitu penggabungan awal ataupun dinamakan sebagai taqdim. Apabila anda melakukan solat zuhur, hendaklah anda melakukan niat untuk gabungkan solat asar. Begitu juga jika anda solat isyak pada waktu maghrib, maka hendaklah anda melakukan niat untuk menggabungkan solat isyak ketika anda sedang melakukan solat maghrib tersebut. Syarat yang ketiga diperjelaskan lagi. Perkara berikutnya yang hendaklah anda lakukan adalah memerhatikan kesinambungan, iaitu al-muwalah. Secara amnya, kita dapat mengatakan bahawa tempoh al-muwalah adalah sekitar 2 minit. Ini adalah masa yang anda miliki setelah selesai solat yang pertama, baik zuhur atau maghrib, sebelum anda mesti memulakan solat yang berikutnya, iaitu asar ataupun isyak. Pada masa itu, anda hendaklah tidak sibuk dengan suatu tindakan selain daripada yang berkaitan dengan sunnah atau wajib solat tersebut. Apabila anda selesai solat yang pertama, iaitu zuhur ataupun solat maghrib, anda berdiri dan melakukan solat seterusnya tanpa rehat yang berpanjangan di antara dua solat tersebut. Anda boleh berhenti sebentar. Contohnya untuk melakukan wuduk jika anda perlu memperbaharui wuduk tersebut. Ataupun melaungkan iqamah dan juga menggunakan siwak. Peraturan ini hanya berlaku ketika anda menggabungkan dengan menggunakan cara penggabungan awal, iaitu jamak takdim. Penjelasan pada syarat keempat yang lebih jelas adalah anda masih mempunyai uzur yang sahih berterusan sewaktu melakukan gabungan jamak dan memendekkan solat tersebut. Contohnya, anda masih seorang yang bermusafir, hujan masih turun, anda masih sakit ataupun keperluan yang lain. Sekiranya anda bukan lagi musafir sewaktu anda melakukan solat tersebut, kerana kemungkinan anda telah mengubah niat anda untuk bermukim, atau anda telah sampai ke destinasi anda dan anda bukan lagi seorang bermusafir, kerana anda menetap di situ lebih daripada 4 hari yang sempurna, maka hendaklah anda melakukan solat seperti biasa anda lakukan di tempat mastautin. Bolehkah anda menerangkan bagaimana kami melakukan solat penggabungan yang ditunda, iaitu takhir? Sekiranya anda melakukan penggabungan yang ditunda, iaitu takhir, dengan melakukan kedua-dua solat pada waktu asar ataupun pada waktu isyak, maka anda hendaklah memerhati 2 syarat sahaja. Yang pertama, anda hendaklah melakukan niat penggabungan ditunda, iaitu kepada waktu asar atau waktu isyak.
apabila anda masih berada di waktu solat yang lebih awal, iaitu sebelum zuhur berakhir ataupun sebelum maghrib berakhir. Yang kedua adalah anda masih mempunyai uzur yang sahih berterusan sehingga selesai solat yang kedua. Katakanlah, anda mahu menunda solat maghrib ke waktu isyak. Semasa anda masih dalam waktu solat maghrib, hendaklah anda melakukan niat untuk menggabungkan solat maghrib anda ke waktu isyak. Cara melakukan niatnya adalah seperti di bawah contohnya. Sahaja aku melakukan penggabungan ditunda, iaitu takhir. Beberapa perkara yang lain yang kemungkinan anda ingin ketahui yang berkait dengan penggabungan yang ditunda, iaitu dengan takhir. Yang pertama adalah anda boleh memilih untuk melakukan mana-mana daripada solat maghrib atau solat isyak terlebih dahulu jika anda melakukan penggabungan ditunda, takhir. Yang kedua adalah anda boleh memilih untuk tidak memberi perhatian kepada al-muwalah, contohnya, iaitu anda dibenarkan untuk memisahkan kedua-dua solat itu lebih daripada 2 minit. Beberapa perkara lain yang hendaklah anda perhatikan, bahawa anda hendaklah melakukan solat di dalam jumlah yang penuh, iaitu 4 rakaat jika yang pertama, kenderaan anda telah sampai ke kampung halaman mastautin anda ataupun tempat kediaman mukim anda, tempat kediaman jangka panjang sebelum sempat anda melakukan qasar tersebut. Yang kedua, hendaklah anda melakukan solat yang sempurna 4 rakaat jika anda mengikuti seorang imam yang melakukan solat dalam jumlah yang penuh. Sekian, itu adalah beberapa penjelasan bagi solat jamak kasar, kiraan 4 hari yang sempurna, cara melakukan jamak taqdim dan juga jamak takhir. Kemungkinan anda perlu mendengar rakaman ini beberapa kali untuk mendapatkan kefahaman yang lebih jelas. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi ya Rabbal Arbab, abduk faqiruk ala al-bab.